Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam walhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an. Walhamdulillahilladzi manna 'alaina bi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi manna 'alaina syahri shiyam, syahri Ramadan, syahrul mubarak. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui bahawasanya Ramadan itu bulan yang diturunkan Quran di dalamnya. Hanya saja yang perlu kita ketahui, penurunan Quran itu tidak boleh difahami seperti mana sesuatu daripada atas turun ke bawah. Kerana apa yang turun itu adalah wahyu, yang turun itu adalah kitabullah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan surah di dalam Quran, seperti mana surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah sebelum hijrah, setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Abasa wa Tawalla. Seluruh surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 114 surah. Surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr antara surah yang awal turun kepada Rasulullah. Makkiyah, maknanya sebelum di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Walaupun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk mencarinya malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan, 10 malam yang terakhir. Di mana agaknya kita berpuasa? Kita berpuasa di Madinah. Surah ni turun di Mekah. Jadi cerita Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr sampai akhir pada ayat itu semua kaitan di Mekah. Akan tetapi pelaksanaannya di Madinah. Mengapa agaknya? Sebab apa? Di sudut lughah bahasa Arab. Ada juga yang mana firman Allah Subhanahu wa taala sifat pada ayat itu the past tense, telah berlaku, madhiyah, fi'il madhi. Tetapi sifatnya juga akan berlakunya perkara yang akan datang, mustaqbal begitu. Mustaqbal ini maknanya rahsianya, pelaksanaannya berlaku akan datang. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah turunkannya. Telah turun di situ past tense. Nya itu kata ulama, ada ulama menyatakan yang turun itu surah itu sendiri. Sesungguhnya kami telah turunnya Al-Qadar, makna surah Al-Qadar ni inna anzalnahu. Sebagai ulama kata di situ domirnya adalah untuk Quran. Sesungguhnya kami telah turunkan Quran. Khilaf ulama-ulama kita. Sebab apa? Sebab kisahnya Lailatul Qadar itu di Madinah, tapi surah ini turun di Mekah. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi berada di Mekah, Nabi tak pernah cerita Lailatul Qadar. Nabi tak pernah menganjurkan untuk carinya malam yang terakhir, 10 malam yang terakhir, kerana ibadah puasa itu kata ulama diwajibkan oleh Allah di Madinah. Di Madinah. Sebagai ulama menyatakan mula kita diperintah untuk berpuasa Ramadan ini pada 5 Hijrah. Rasulullah dah hijrah, masuk tahun kelima baru puasa Ramadan. Tahun yang kedua Hijrah, puasa 3 hari pada setiap bulan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ayat itu adalah untuk puasa 3 hari pada setiap bulan. Tapi kisahnya dalam ayat ini juga dia dibawa hukumnya. Hukum di sini dibawa sehingga apabila tahun 5 Hijrah Allah perintah puasa Ramadan, puasa 3 hari pada setiap bulan, mansukh. Cuma barang siapa nak puasa boleh, itu sunnah, cuma tak jadi wajib atau fardu. Jadi bermula dah puasa Ramadan 5 Hijrah kat situ, itu mu'tamad.
Jadi menunjukkan bahawasanya ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dibawa juga untuk puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Dan ayat syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran turun di Madinah, tidak turun di Mekah, sebab dia adalah suratul Baqarah. Suratul Baqarah adalah surah yang diturunkan oleh Allah awal di Madinah. Jadi apa di sini? Maksudnya adalah tentang penurunan wahyu ini bukan sesuatu yang boleh dipikir begitu dengan akal. Boleh dikaji dengan kajian yang mudah. Tidak, disebabkan Quran itu mukjizat. Yang lain-lain yang berupa sesuatu yang tidak termasuk mukjizat mungkin boleh dikaji. Tetapi oleh kerana dia berkaitan dengan mukjizat, dia luar biasa. Kajian itu bukan seperti mana satu kajian sehinggalah seseorang akan menemui sesuatu yang mu'tamad, melainkan kalau sekiranya ayat itu memang memuktamadkannya. Seperti mana contoh, ulama kita berfatwa sesungguhnya Quran memang turun pada bulan Ramadan, itu mu'tamad. Tetapi turunnya itu bila, itu tidak mu'tamad kata ulama-ulama kita. Seperti mana kita meraihkan 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran. Quran pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran itu turun pada Lailatul Qadr. Jadi Lailatul Qadr 10 malam yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kaitan 17 Ramadan. Lalu di sini adanya pertentangan lah. Lalu dijawab oleh ulama-ulama yang dimasukkan nuzul Al-Quran ini ada beberapa nuzul. Bukan satu kali saja nuzul. Nuzul ni maknanya untuk kita mengetahui turunnya Quran. Sebab Quran turun dalam keadaan munajjaman, berperingkat-peringkat. Cuma dalam peringkat-peringkat tersebut ada peringkat Quran yang turun berperingkat-peringkat pada Nabi. Jibril bawa turun bacakan kepada Nabi. Ada juga peringkat-peringkatnya daripada Lauhil Mahfuz pergi ke diturunkan minas sama itunya Baitul Izzah. Di situ juga sebagai ulama mengatakan ada peringkat-peringkat. Ada juga sebagai ulama kata jumlah wahidah, turun sekaligus. Tidak mu'tamad itu. Jadi 17 Ramadan itu kata ulama, ada sebahagian riwayat ulama-ulama kita mengatakan bahawasanya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang turun pada 17 Ramadan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama juga memu'tamadkan Quran yang mula-mula turun pada Nabi waktu malam. Seperti mana dalam hadis sahih juga, wahyu yang turun pada Nabi mula-mula wahyu ni berupa mimpi. Dan Rasulullah tidur waktu malam, mimpi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, waktu malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhalwah ke Gua Hira sana. Maka datang Jibril alaihi salam. Ia mana dia menyerupai seperti mana manusia basyariah. Dia asalnya malakiyah, malaikat. Dia peluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia peluk Nabi sehingga Nabi susah nak bernafas. Nabi tak boleh berbicara. Kuatnya pelukan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Jibril pun berkata, Iqra', itu je. Iqra'. Nabi tak boleh berbicara selagi mana Jibril alaihi salam memeluk Nabi. Jibril pun melepaskan pelukan, barulah Nabi boleh bernafas bernyawa. Lalu Rasulullah pun tak mengikut untuk baca Iqra'. Kerana apa? Bukan perintah untuk baca sesuatu yang Nabi telah tahu apa yang perlu dibaca. Lalu Rasulullah hanya menjawab, Ma ana biqari'in, aku tidak tahu apa yang perlu dibaca. Sebagai ulama memberi maksud, Ma ana biqari'in, aku tidak tahu apa yang perlu dibaca. Sebab Jibril alaihi wasallam kata Iqra'. Macam kita dah pakcik baca, mestilah ditanya baca apa. Itu. Sebagai ulama memberi maksud, Ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca. Itu lebih umum.
Sebagai ulama menyatakan mengapa Rasulullah menjawab demikian, kerana Jibril alaihi wasallam memperlihatkan kepada baginda Rasulullah ayat tadi dengan seperti mana satu mushaf ada khatnya. Nabi SAW Nabi yang ummi. Nabi SAW bukan Nabi yang mana tengok huruf, tengok ni kalimah, lalu Nabi boleh baca melalui huruf dan kalimah. Sebab dia Nabi ummi, bukan menunjukkan dia jahil tak tahu baca. Itulah menunjukkan Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Sebagai tanda Nabi terakhir, itu dia. Bukan untuk menunjukkan sifat yang lemah, sifat aib buat Rasulullah sehingga tidak tahu membaca, tapi nak membuktikan dia itulah Nabi Rasul yang terakhir, Nabi ummi. Sebagian ulama memberi maksud ma ana biqari'in. Bahkan sebagian ulama kata sampai 7 maksud ma ana biqari'in. Makna di sini tidak muktamad. Antara maksud yang ketiga, ma di sini menunjukkan tetap menjadi nafi. Ma ana biqari'in, anani dinisbah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qari'in baca, maknanya sesuatu yang perlu dibaca. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, ma'ana biqari'in, aku tidak akan mampu membaca, sehingga diberi kemampuan untuk membaca. Banyak Rasul dah banyaklah pendapat ulama. Ini pun tak muktamad. Rahsianya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawapan Nabi, ma'ana biqari'in. Kemudian Jibril alaihi wasallam pun peluk kali kedua, kuat sehingga Nabi tak boleh nak nyawa bernafas. Lepas waktu dia peluk itu, kembali balik seruannya, Iqra ya Muhammad. Sebagian daripada lafaz menyebut Iqra saja, sebagian lafaz menyebut Iqra ya Muhammad. Nabi pun menjawab yang sama, ma'ana biqari'in, dan Nabi tak menjawab yang lain, jawapan yang sama. Sehingga kali yang 3 pun yang sama, ma'ana biqari'in. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu maksudnya. Rasulullah mengatakan ma'ana biqari'in, walaupun ada ulama menyatakan kemungkinan maksudnya aku tidak tahu membaca. Itu. Kalau kaedah jawapan aku tidak tahu membaca, maknanya mesti melihat sesuatu. Seperti mana contoh, pakcik tolong baca. Saya tak tahu baca ni bahasa Rusia ni. Itu pakcik tahu Rusia. Itu. Bahasanya Rusia. Itu. Contoh, pakcik tolong baca. Saya tak tahu baca Tamil. Tu pakcik tahu tu Tamil. Ialah pusing-pusing ekor macam tu, Tamil lah tu. Itu. Dia sekadar yang tahu. Dia tak tahu dah semua, dia tak tahu lah. Cuma dia tahu pusing-pusing punya ekor punya huruf tu Tamil lah kot. Begitu. Tapi bila jawapan ma'ana biqari'in, dia zero terus. Apa maksudnya di sini? Inilah sifat seorang Nabi Rasul. Kerana apa? Dia tidak akan berbicara melainkan perbicaraannya melalui atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Jibril tanya, Nabi jiwanya, hatinya atas genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah dia begitu. Sebab seorang Nabi, seorang Rasul tidak boleh disamakan seperti mana orang yang bukan Nabi Rasul. Dia lain, pemikirannya lain, firasat dia lain, cara dia melihat lain, cara dia berbicara tu lain. Sebab luar biasa, semuanya itu menarik perhatian. Bagi orang beriman akan bertambah iman. Itulah maksudnya seseorang yang memahami, itulah seorang Nabi, seorang Rasul. Walaupun dikatakan ana basyarum mislukum, aku manusia seperti mana kamu. Tapi ayat itu juga menunjukkan yuha ilai, diberi wahyu kepada aku. Itu mesti lain. Bila diberi wahyu, walaupun disebut ana basyarum mislukum, kesan wahyu akan menjadikan Rasulullah zahirnya manusia, tapi kefahamannya itu berdasarkan wahyu. Dia tak sama dengan kita. Seperti mana pernah saya cerita, Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang hebat. Bahkan ada ayat Quran cerita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang hebat. Ilmu dia pun luar biasa. Kemudian pula mimpi seorang sahabat, Abu Bakar nak tafsir. Abu Bakar pun tafsir satu persatu. Lidahnya Abu Bakar Siddiq adalah lidah yang fasih sering pada Rasulullah. Dalam dunia ini 2 orang paling fasih lidahnya. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
sangat fasih. Fasih ini menunjukkan bahawasanya seseorang yang berbicara luar biasa dalam perbicaraannya, susunan ayat dan kalimah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud fasih di sini apabila menyebutnya kalimah ni Arabiyah, orang Arab ni kalimah sangat-sangat fasih. Makna menunjukkan sebutan hurufnya luar biasa. Bahkan dalam pengajian Quran, sebagai ulama menyatakan dalam dunia yang paling fasih menyebut huruf dad dua je, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Maknanya kalau kita belajar sifat huruf dad, tak sama Rasul dan juga Abu Bakar. Kalau kita belajar ilmu tajwid, seseorang itu perlu memilih letak huruf dad itu, lidahnya letak ke gigi geraham kanan ataupun kiri. Rasulullah kanan boleh, kiri boleh. Macam saya letak belah kiri, saya masuk belah kanan, dia jadi lain bunyinya. Apa maksudnya? Tak boleh lah, tak fasih lah. Tak fasih. Rasulullah kedua-duanya fasih. Sebab huruf dad antara huruf yang paling susah disebut dalam dunia, dalam kajian. Huruf dad, bahasa Inggeris tak ada dad, bahasa Rusia tak ada dad, Tamil pun tak ada, Hindustan pun tak ada. Dad hanya dalam bahasa Arab je. Bahkan nak sebutnya bukannya mudah. Nak bawa lidah tu, kalau sekiranya lidah kita duduk tengah, itu sifat huruf dha, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sifat huruf dha. Kita kena pergi bawa tepi, kanan atau kiri. Sebagai ulama kata nak letak ke atas pun boleh, bawah pun boleh, asalkan gigi geraham. Tapi saya ada kursi je, gigi geraham tak ada, letak jari ke situ. Lah letak je lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Susah. Kita pun orang Melayu, sebab tersekat ke situ dengan budu dan sambal belacan. Begitu. Lalu apa maksud di sini? Itu Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi hanya menjawab makna biqari'in. Setelah itu barulah Jibril alaihi salam pun baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampai adalah 5 ayat tu. Ayat 6, ayat 7 turun waktu lain. Sambung ayat 6, 7. Sebab Jibril alaihi salam bila baca wahyu kepada Nabi, ya Muhammad, sambung ayat 6 tu, lepas ayat kelima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi sempurna di Mekah lagi seluruh daripada ayat surah Al-Alaq. Tapi turunnya itu. Lalu kata ulama, yang inilah turun 17 Ramadan. Walaupun begitu tidak mu'tamad. Sebab kata Imam Ibn Hajar Asqalani, kata Imam yang Suyuti, wahyu yang pertama turun pada Nabi, dan Nabi mula-mula diutus Rabiul Awal. Jadi tidak ada kaitan dengan Ramadan. Itu yang kita kata dia banyak bertentangan. Walaupun begitu ulama menyatakan bahawasanya perkara ini semua termasuk rahsia Allah Subhanahu wa taala, kerana tak boleh nak disamakan dengan kata-kata lafaz pengkabaran yang lain, kerana ini adalah wahyu. Seperti mana contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailah di situ waktu malam. Quran diturunkan pada waktu malam. Hanya soalannya, adakah di lapisan langit-langit seatas sana tu sampai ke Lauhul Mahfuz, dibawa turun sampai ke minas sama'i dunia, langit dunia, itu waktu malam di atas sana? Sebab ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawasanya langit pertama ke langit kedua sampai langit ketujuh tidak ada kaitan siang dan malam di sana. Sebab tidak ada peredaran waktu. Matahari dan bulan dia berpusing, tetapi bukannya untuk hisaban, maknanya untuk waktunya 7 lapis langit itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut waktu malam. Lalu kata ulama, dinisbahkan di dunia, di bumi, waktu malam ketika itu. Kaedah dia begitu. Apa maksudnya? Atas sana langit pertama sampai langit ketujuh tidak terikat siang ataupun malam. Di Lauhul Mahfuz pun tak ada kaitan siang dan malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut malam kerana di bumi terikat waktu itu, waktu malam. Lalu bila Jibril alaihi salam pun bawa turun daripada Lauhul Mahfuznya Quran, lalu dibawa turun ke Abdullah bin Abbas,
jumlatan wahidah, sekali turun habis 30 juzuk 114 surah itu di langit dunia. Minas sama'id dunya Baitul Izzah. Baitul Izzah ni tak masuk langit tamu. Baitul Izzah ini dekat atas langit situ je. Maknanya mata kita tengok langit atas sikit itu Baitul Izzah. Nah, langit dunia disebut. Dan itu bukan langit pertama, dah buat turun daripada langit pertama. Waktu itulah sampainya di langit itu, waktu itu di langit dunia itu, waktu itulah waktu malam. Allah Subhanahu Wa Taala mengendakinya berlaku pada waktu malam. Itu nisbah sahaja. Tetapi perkara ini bukannya mudah untuk kita fikir seperti mana saya sebut tadi, sebab disebutkan Jibril alaihissalam membawa turunnya Quran. Adakah Quran itu dibawa turun dengan mushaf? Tidak. Kerana apa? Kerana tidak adanya mushaf Quran di langit sana. Lalu para malaikat itu dia menghafal Quran. Jaga bagaimana? Kata ulama seperti mana di antara kita pun baca Quran lalu menghafalnya. Tapi kita ada mushaf. Hanya saja para malaikat tidak ada mushaf. Lalu mereka menghafal dengan cara mereka hafalan. Satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya di Lauhil Mahfuz lengkap 114 surah di sana. Lauhil Mahfuz. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintah Jibril hafal. Maknanya diberi kemampuan untuk menghafal. So quwwatin, makna mempunyai satu kekuatan pada akal. Kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan pada akal Jibril alaihissalam. Lalu dia hafal Quran seluruhnya 23 hari je. Maknanya kalau mengikut waktu kita di sini, kata Abdullah bin Abbas, kalau ditanya berapa lama Jibril alaihissalam dia menghafal Quran seluruhnya, hanya sekadar 23 hari. Itu pun ada masa juga tu, 23 hari. Mana dia pun tak boleh nak hafal Quran 30 juzuk sehari penuh je, ataupun sejam je. Tidak ada kemampuan dia juga. Bila dibawa turun kepada Rasulullah 23 tahun. Cuma kita nak faham tu, Jibril alaihissalam dia dah hafal Quran, lalu Quran itu turun. Adakah Jibril alaihissalam itu sendiri turun? Dinisbahkan Quran itu ada dalam hatinya Jibril alaihissalam. Sebagai ulama mengatakan kemungkinan itu juga. Habis Jibril alaihissalam sebelum tu tak pernah turun ke? Turun. Kan susah kita nak faham ke situ. Sebagian lagi kata ulama yang dimasukkan turunnya Quran adalah memang benar Quran itu tertulis ataupun kita kata ditulis di Lauhil Mahfuz, dan apa yang ditulis itu dibawa turun sampai ke langit dunia tu. Tapi tidak ada mata-mata yang mampu melihat Quran dah berada di langit dunia tu. Penulisan, ada ulama mengatakan, antara ni guru saya, dia kata sesungguhnya Quran benar-benar berada di Lauhil Mahfuz seperti mana yang difirmankan oleh Allah fi umil kitab. Itu ayat Quran, mana Lauhil Mahfuz. Bahkan semuanya ajal, ketentuan telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Itu disebut dalam hadis Rasulullah, dan juga Quran juga menyatakan demikian. Hanya saja yang perlu kita fahami di sini penulisan itu. Kata guru saya bahawasanya benar-benar tertulis, dan satu huruf itu jauh lebih luas daripada langit dan juga bumi katanya. Satu huruf. Ini pun kita tak boleh nak fikir dah. Kemudian pula nuzulul Quran juga dikaitkan. Quran tu turun pada bulan Ramadan. Itu nuzulul Quran 17. Ya. Tapi Quran juga turun pada malam Lailatul Qadar. Nabi menyatakan 10 malam terakhir. Ada satu hadis yang lain pada malam Ganjil. Tapi dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW menyatakan Quran itu turun pada 24 Ramadan. Dikaitkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dikaitkan dengan malam-malam Ganjil. Dan selisih lagi. Satu hadis Rasulullah, Nabi kata sesungguhnya suhuf Nabi Ibrahim itu turun pada malam pertama Ramadan. Malam, dia tak turun siang. Taurat turun pada 6 Ramadan, malam Ramadan, malam 6. Injil turun pada malam 13 Ramadan. Zabur turun pada malam 18 Ramadan. Manakala Quran turun pada malam 24 Ramadan. Hadis.
Jadi Rasulullah kata carilah dari itu pada 10 malam yang terakhir, pada malam-malam ganjil. Tapi sebagai ulama menyatakan bahawasanya hadis itu mempunyai kesinambungan antara satu hadis ke satu hadis lalu dikaitkan. Sehingga ulama menyatakan sesungguhnya tentang Lailatul Qadar yang muktamad. Yang muktamad adalah berlaku pada bulan Ramadan, sama ada ganjil ataupun genap, sama ada di awal Ramadan ke pertengahan Ramadan ke akhir Ramadan, dia kemungkinan berlaku. Itu muktamad. Muktamad itu. Lalu Rasulullah kata carilah malam yang terakhir, malam yang ke-10 yang terakhir. Hadis yang ini Nabi tak sebut malam ganjil. Kemudian pula ada yang lain, carilah pada 10 yang terakhir di antara malam-malam ganjil. Lalu hadis sebelum itu Nabi tak sebut, dia menjadi umum. Bila menjadi umum, makna hadis tu genap pun boleh, ganjil pun boleh, umum. Bila sebutnya ganjil, dia jadi khusus, sebab tak ada genap dalam tu. Lalu kata ulama, jangan difahami hadis ini secara zahir begitu. Lalu bagaimana kita nak memahami hadis ini difahami dengan menggabungkan kedua hadis. Yang genap ada, yang ganjil pun ada. Apa maksudnya di sini? Maknanya Rasulullah apabila bersabda, Nabi menyebut tentang carilah, maksud kemungkinan pernah berlaku beberapa kali pada malam ganjil sebelum ini, ataupun perkabaran daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadar itu mana turunnya Quran yang dipilih oleh Allah, mungkin dia berlaku pada malam ganjil. Cuma tidak disebut 21 ke 23 ke 25 ke 27 29. Tapi ada di antara ulama-ulama kita menyatakan begini, genap atau ganjil dia dikira berdasarkan kita berpuasa pada bila bermulanya puasa kita, kemudian berakhirnya puasa kita pun bila, dia kata. Jadi kaedah yang mana? Kaedahnya yang paling mudah, cari agak-agaknya kita puasa berakhir bila. Bukan mudah kita nak tahu. Sebab apa yang buat ketentuan tu? Kerajaan kita. Kita hari tahun ni sampai 29 ke 30. Siapa sini siapa sini setujulah kita puasa 29, angkat tangan. Confirm kan 29? Confirm. Siapa sini setuju 30? Siapa sini setuju 31? Ada juga angkat tangan. Itu. Padahal 29, 30. Orang buat kajian tu pun sampai kat saya, pasti kita akan puasa selama 29 hari saja. Ini kajian saya. Mengapa? Sebab melalui falak, melalui koordinat ini sekian, sebulan 29 hari je. Melalui kajian saya. Sebenarnya kalau tak dikaji pun, Nabi memang bagi tahu sebenarnya satu bulan itu Nabi yang buka tangannya 10, 20. Lepas tu Nabi pun buat tutup satu jari 29. Akan tetapi kalau sekiranya malam itu mendung, kamu tak nampak, gelap, tak nampak anak bulan, Nabi pun angkat satu jari, jadi 30. Jadi maksudnya apa? Memang berakhir Ramadan sampai 29 je. Lalu yang kita puasa sampai 30 apa pasal? Sebab tak nampak anak bulan tu je. Kalau nampak, selesai. Makna menunjukkan Rasulullah dah bagi tahu sebulan itu 29 hari je. Kaji tak kaji tetap pasti 29. Walaupun kita puasa 30 hari, tak puasa kita dah selesai 29. Lalu tambah satu hari sebab tak nampak anak bulan. Itu memang kaedah daripada Rasulullah. Mengapa agaknya? Apa saja kaedah yang dibuat oleh Rasul, yang disampaikan oleh Rasul, kata Imam Syafi'i, berdasarkan kefahaman Nabi atas kitab Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seperti mana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Jumlah hari yang berbilang, yang dihitung bilangan jumlah harinya itu. Lalu kaedah begitu. Maksudnya mata tak nampak anak bulan, maka tunggu tambah satu hari jadi 30. Nampak anak bulan 29, selesai. Tapi ustaz, saya dah nampak anak bulan pada hari yang ke-27, boleh tak saya buka puasa dah? Mana nak raya besok?
Tak boleh juga sebab Rasulullah kata tetap juga 29. Tapi dah nampak 6 bulan, dapat 6 bulan pun tak boleh juga. Kena habiskan 29. Mengapa agaknya? Kerana kata Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya bulan itu mengelilingi bumi sekadar 28 hari. Lalu ditambah sehari untuk memenuhkan jumlahnya. Kata Hasan Al-Basri 28 saja. Tapi Rasulullah menetapkan 30 atau umat Islam, 29 atau umat Islam. Tak nampak 30. Sesuai hukum hakamnya. Jadi kaji bagaimana sekalipun tetap juga itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, sebab Nabi lebih faham daripada kajiannya sesiapa pun. Selesai. Kembali balik pada nuzul tadi. Lalu kata ulama-ulama kita bahawasanya seolah-olah dengan apa yang kita dengar tentang nuzulul Quran, Lailatul Qadar adalah tetap menjadi rahsia. Sehingga rahsia itu berlaku atas pengalaman Rasulullah SAW. Sebab sesuatu yang rahsia dia boleh lupa. Kaedah dia begitu. Atau Rasulullah SAW, Nabi, seorang Rasul, dia boleh lupa yang rahsia itu. Satu hadis sahih, Lailatul Qadar itu dah berlaku beberapa hari sudah. Nabi keluar nak bagi tahu sahabat Rasulullah, Lailatul Qadar dah berlaku beberapa hari sudah. Cuma Nabi lupa nak bagi tahu. Lalu Nabi teringat. Bila Nabi keluar ada orang sedang berbalah. Nabi pun tenang yang keduanya. Lepas tu Nabi pun tak cerita, Nabi pun dah lupa. Sesungguhnya aku keluar ini untuk menemui kalian semua, untuk bagi tahu beberapa hari sudah datangnya Lailatul Qadar. Cuma aku dah lupa disebabkan perkalian kamu. Mana kamu gaduhnya, sebab kamu gaduh aku lupa. Itu pasal kita semua lupa sebab banyak orang gaduh di antara kita. Itu. Lalu apa maksudnya di sini? Allah lupakan Rasulullah. Sehingga ulama menyatakan kalau orang tu dah tahu Lailatul Qadar bila, jangan bagi tahu, itu sunnah. Mungkin dia rasa saya dapat Lailatul Qadar, belum 10 terakhir ni saya dah dapat malam tamu dah. Kita tak boleh buat apa sebab dia yang dapat. Lepas tu kita mula tanya macam mana tahu malam tamu Ramadan Lailatul Qadar? Adalah gitu. Padahal sahabat Rasulullah antaranya Abdullah bin Mas'ud ada pengalamannya kuat. Hujah dia tu jadi kuat atas pengalaman, sebab pengalamannya sama macam Rasulullah. Nabi bersabda, "Ra'aitu Lailatul Qadar." Hadis. Rasulullah dah wafat dah. Lalu orang pun belajar dengan Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Cerita Lailatul Qadar ni masyhur riwayat pada Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia kata, kamu berbicara tentang Lailatul Qadar. Lalu dia berkata, "Ra'aitu Lailatul Qadar." Aku sendiri pernah ada pengalaman melihat Lailatul Qadar. Apa maksud Lailatul Qadar? Ra'aitu, aku melihat tanazzalul malaikah. Turun malaikat ni, dua mata tengok malaikat daripada langit turun. Itu boleh Lailatul Qadar yang hujahnya kuat. Makna Rasulullah sendiri nak cerita Lailatul Qadar seperti mana ayat Quran, tanazzalul malaikatu wa ruh. Rasulullah dengan mata kepala dia tengok malaikat turun, termasuklah roh malaikat Jibril turun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sendiri Nabi lihat dan Nabi dengar. Memang malaikat tu turun, dia cakap dengan roh-rohnya orang-orang yang sedang beribadah dengan cara bagi salam dulu. Assalamualaikum ya ibadallah. Itu hadis. Maknanya dia datang dia bagi salam. Tapi orang sedang ibadah ni dia tak dengar. Yang dengarnya roh dia. Turun malaikat. Sampai dah menjelang subuh, malaikat itu tak naik. Dia solat dulu subuh bersama kita, lepas subuh dia naik ke langit. Bila dia naik ke langit, dia tanazzal. Maknanya malaikat tu turun berperingkat-peringkat. Dan malaikat tu tak pernah turun pada malam Lailatul Qadar je. Dia tak pernah turun pada malam-malam yang lain, kecuali Jibril di atas kehendak Allah. Dia turun bila-bila dia diperintah oleh Allah. Malaikat yang itu hanya turun Lailatul Qadar. Dan tanazzalul malaik di sudut bahasa Arab, tanazzal turun berperingkat-peringkat. Makna ada yang turun mula lepas maghrib, stop, lepas tu turun pula pada tengah malam, begitu. Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tu tanazzal, dia turun. Sehinggalah bila dia turun sehingga memenuhilah dunia ni.
pada waktu malam ketika itu atas tempat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, seperti mana contoh ada tempat yang tidak turun, yang Lailatul Qadar di situ tidak turun malaikat, disebabkan tempat itu tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang beramal soleh di situ, semua orang kafir. Begitu, malaikat tak turun ke kawasan itu kecuali diturun atas orang yang beriman saja, yang beribadah pada malam tersebut. Lalu kata Rasulullah, ini cerita Nabi riwayat Imam Ahmad, bila dah berlaku Lailatul Qadar pada malam itu, lalu malaikat akan naik ke langit, sebab tempat dia bukan di bumi ni. Dia naik seperti mana turun munajjaman berperingkat, dia naik pun peringkat balik. Bila dia naik berperingkat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil masa sehingga matahari dah naik meninggi sampai satu waktu kita dah rasa bahang. Kata Rasulullah, maka ketika itu kamu masih lagi merasai sejuk, tak merasai bahang, disebabkan sebagai ulama masyarakat hadis itu kerana sayap malaikat menutupnya, maknanya bahangnya matahari itu, sehingga tidak terasa. Sampai bila dia tak terasa sampai tengah hari, tak terasa. Maknanya kita dah pukul 10, pukul 11 kebiasaan keluar rumah dah rasa bahang lah. Hari itu siang tu tak terasa. Sebab Nabi mengajar kita Lailatul Qadar itu diketahui malam dan siangnya besok tu. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis yang lain, Nabi kata kepada sahabat, sebab ada sahabat dia melihat Lailatul Qadar dalam mimpi. Lepas tu sahabat tu pun bangun cerita kat kawan yang lain, aku bermimpi Lailatul Qadar. Maknanya dalam mimpi dia nampak malaikat turun malam tu. Lalu terjaga mereka ibadah tu. Sahabat yang lain pun sama ibadah. Bahkan ada sahabat yang lain mimpi yang sama. Lepas tu Rasulullah pun keluar, Nabi kata, sesungguhnya aku mengetahui di antara kamu ada yang bermimpi Lailatul Qadar, bagiku itu benar. Sebab berapa orang mimpi. Dia bahasa siapa mimpi 2-3 orang, dia beritahu Furqan ni, bangun semua datang surau. Itu yang mimpi tidur juga terus. Dia beritahu je. Sebab pengen orang Melayu memang macam tu, dia suka beritahu, dia share je, dia bukan buat pun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengiyakan. Cuma kata ulama, tidak diketahui malam yang keberapa. Cuma ada hadis yang lain. Kalau saya tengok satu hadis, pernah saya buat kajian Lailatul Qadar, saya mendapati bahawasanya 10 malam terakhir bermula daripada 21 sampailah 29, semua ada hadis Lailatul Qadar. Hadis ni 21, hadis ni 23, hadis ni 25, hadis ni 27, full lengkap ada. Bahkan saya menemui juga hadis yang mana 24 tu pun ada, makna yang genap pun ada. Lalu apa maksud di sini? Maknanya barang siapa yang berjaga pada malam tersebut, 10 malam yang terakhir, dia akan dapatlah, confirm dapatlah. Apa maksudnya? Dia tidak perlu menunggu malam ganjil. Setiap malam dia istiqamah bangun beribadah, dia dapat. Cuma persoalan nak tahu perbahasan qiyam Ramadan tu, qiyam malam Ramadan tu bagaimana tu? Jawapan usulnya kembali balik atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lepas solat maghrib, Nabi solat sampai menjelang isyak. Okey. Habis solat, sahabat pun duk tengok Nabi solat beberapa rakaat. Lepas maghrib sampai isyak, lalu Nabi kata, inilah qiyamul lail bagi seorang hamba. Lalu katanya ulama dikiaskan hadis, kalau kita nak qiyamul lail lepas ni isyak, nak dikata qiyamul lail antara maghrib ke isyak waktunya. Ambillah lebih kurang 45 minit, itu makna orang telah berqiyam malam Ramadan. Kalau dia sekadar 5 minit, 10 minit, belum berqiyam lagi tu. Sebab jarak maghrib ke isyak ada berapa waktu, ada berapa minit ke situ. Kita kira lah 45 minit ke sejam, itulah masuk qiyam mulai Ramadan. Mana kita tengok, aku baru setengah jam, kena baca Quran, solat lagi sejam, baru kita berhentilah, pergi rehat, pergi tidur ke. Itu baru nama qiyam Ramadan. Terjawab dengan hadis tu. Sebab Nabi kata, apa yang aku buat antara maghrib dan isyak, ini waktu qiyamnya seorang hamba pada waktu malam. Maknanya diqayaskan, kalau dikatakan kita nak berqiyam pada malam-malam Ramadan agar dapat Lailatul Qadar, maka hendaklah kita mengambil waktu
hampir sejam beribadah, lepas tu baru selesai pergi rehat. Sebahagian lagi kata ulama tidak mengapa seseorang mengumpulkannya, sebab malam itu ada beberapa bahagian, boleh dibahagi sampai 1/10 malam pun boleh, 2/10, 10 bahagian. Itu Rasulullah mengajar kita. Siapa ingat dibahagikan begitu, sebab Rasulullah pernah lepas isyak Nabi tidur, lepas sejam Nabi bangun. Dia beribadah sejam, dia tidur sejam, lepas tu bangun ibadah sejam gitu sampai ke subuh. Ambil yang sejam tu, cuma dia Rasulullah akan mampu melakukannya beberapa jam, walaupun sejam dia tidur pula. Sebagian lagi kata ulama, boleh saja lepas isyak dia buatlah lebih kurang beberapa minit, lepas tu dia pergi rehat, lepas tu buat balik, sehingga bila dilengkapkan boleh jadi sejam pun boleh. Hanya saja jangan terus tidur, ataupun jangan tanpa dengan qiyamul lail, walaupun dengan satu waktu yang singkat, kerana kita mampu itu. Sebab ada juga orang tak mampu nak buat apa, dia hanya terbaring saja. Buatlah begitu dengan apa yang dia mampu pada ketika itu. Sebab ketika itu juga selagi mana dia dalam keadaan berzikrullah, malaikat datang bagi salam kat dia. Itu kaedah. Jadi dimudahkan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah. Cuma kalau ditanya nak berapa lama qiyam, terjauh antara maghrib dan isyak waktu dia. Kita maghrib lebih kurang dah, kita kata kita ambil waktu yang mudah, 8.30, lepas tu bukan 7.30, lepas tu kita masuk isyak, contoh 8.30 pula, mana ambil dah sejam situ, contoh dah. Jadi kita bila kita buat qiyamnya Ramadan, tarawih ke apa, pastikan dapat jumlah itu. Tak dapat kat surau, balik sambung lagi. Boleh dapat qiyamnya Ramadan pada malam yang Ramadan, sehingga kita masuk pada hadis Rasulullah, man qama ramadana, barang siapa yang berqiyam pada malam Ramadan, barulah kita dapat ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pun yang kita kaitkan pada kuliah kita ini adalah Lailatul Qadar, termasuk rahsia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada ulama menyatakan kalau datang malam pertama Ramadan hari sekian-sekian, maka Lailatul Qadarnya pada waktu malam sekian-sekian. Wallahu ta'ala alam, ini sebahagian pada ijtihad ulama-ulama kita. Yang benarnya mu'tamad kata ulama hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diketahui. Bahkan ada ulama menyatakan bahawasanya setiap malam dalam bulan Ramadan Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab Quran itu turun saja pada beberapa malam dalam bulannya Ramadan. Hanya 24 itu daripada Lauhim Mahfuz turun ke langit dunia. Malam 24 turun kepada Rasulullah, tak tahu berapa banyak kali Ramadan dah. Dia begitu. Cuma wahyu yang pertama Iqra itu sebagai ulama kata turun pada Ramadan. Itu sebagai ulama menyatakan. Tetapi pendapat itu juga kata ulama kemungkinan, tetapi tidak menjadi hujjah yang mu'tamad. Sebab ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna bila hanya diketahui oleh Allah tu yang kita mohon kepada Allah satu pengharapan agar kita dapat. Sebab kita tak tahu, lalu tu yang kita buat satu amal agar kita mendapatkannya walaupun tidak tahu. Seperti mana contoh, kita tak tahu gambaran syurga, cuma cerita syurga wujud bagi orang beriman memasukinya. Lalu Allah kata kalau kamu nak masuk, ini amalannya, ini amalannya. Lalu kita pun buat amal walaupun tak pernah melihat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi kata kalau orang kafir itu melihat syurga, mereka akan meninggalkan kekafiran. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan syurga, terus mereka tinggalkan kekafiran. Sebab apa? Syurga yang mereka lihat sama seperti mana orang Islam bagi tahu tentang gambaran syurga. Mereka Kristian dalam Bible pun cerita syurga, heaven dia, tapi tak sama dengan apa yang mereka lihat, tak sama dengan apa Islam bagi tahu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menguji manusia dengan keimanan itu. Maka syurga itu alam ghaib yang mana beriman dengan cara sam'iyah, bukan sebab melihat, tapi Allah dan Rasul bagi tahu, percaya ada syurga dah dia. Itu kawaid pada kaedah keimanan. Wallahu ta'ala a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.